Tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sepanjang 63 tahun baginda hidup di muka dunia ini, pelbagai cabaran, rintangan, tribulasi yang dihadapi. Daripada zaman kecilnya, kanak-kanaknya, kematian ibundanya, kematian ayahandanya, ibundanya, nendanya, datuknya, kemudian bapa saudaranya, isteri yang tercintanya. Kemudian apabila dah menjalankan tugas sebagai rasul, dihina, dicaci maki, kemudiannya disakiti secara fizikal, kemudiannya dipulau, kemudian dirancang untuk dibunuh, melarikan diri ataupun berhijrah ke Madinah. Dan sepanjang 10 tahun di Madinah bukanlah hidup selesa. 5 tahun yang pertama itu penuh dengan peperangan, terutamanya berhadapan dengan musyrikin, kaum kerabat baginda sendiri daripada Mekah. Tahun ke-6 perjanjian Hudaibiyah, tahun ke-8 pembukaan kota Mekah, barulah reda sikit keadaannya. Bila Mekah dah jatuh ke tangan Islam, bila tangguh jatuh ke tangan Rasulullah, itu bibit-bibit kemenangan kepada Islam. Dan juga sebenarnya bibit-bibit kepada tanda-tanda bahawa Rasulullah SAW dah hampir selesai tugas baginda. Pada tahun 9 Hijrah berlaku peperangan Tabuk, peperangan terbesar yang terakhir dalam hidup baginda. Dan pada tahun 10 Hijrah berlakulah Hajjatul Wada', pesanan Rasulullah untuk 100,000 umat manusia pada ketika itu, pesanan terakhir rasmi baginda untuk disampaikan kepada sahabat-sahabat yang tidak hadir dan untuk disampaikan kepada seluruh umatnya, termasuklah kepada kita pada hari ini. Balik daripada Hajjatul Wada' itulah lebih kurang dalam 3 bulan. Lebih kurang dalam baliknya pada bulan akhir bulan Zulhijjah, kemudiannya bulan Muharram, di akhir bulan Safar Rasulullah kering, dan baginda wafat pada 12 Rabiul Awal. Dan malam terakhir kita pada Rabiul Awal kali ini sebagai penutup cerita kita daripada awal bulan ini. Jadi malam ini saya nak ambil salah satu daripada peristiwa yang berlaku di dalam bulan Rabiul Awal. 12 Rabiul Awal. Tarikh 12 Rabiul Awal dibahaskan oleh para ulama. Adakah dia tarikh kelahiran Rasulullah? Tidak disepakati di kalangan ulama. Kita dah cerita dah, ada yang mengatakan 8, ada yang mengatakan 9, ada yang mengatakan 10, dan kita berpegang kepada yang 12. Tetapi tarikh 12 Rabiul Awal ini disepakati oleh para ulama sebagai tarikh hijratul Rasul. Rasulullah sampai di tengah-tengah kota Madinah itu pada hari Jumaat 12 Rabiul Awal. Dan para ulama juga bersetuju dan bersepakat mengatakan 12 Rabiul Awal hari Isnin tahun 11 Hijrah merupakan tarikh kewafatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi sebagai penutup cerita sempena Maulidur Rasul pada tahun ini, saya nak bawa kisah detik-detik terakhir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kitab rujukannya ialah Ar-Rahiqul Makhtum, yang diterjemahkan ke bahasa Melayunya Cahaya Abadi. Dan kitab ini seperti yang selalu disebut, merupakan antara rujukan utama saya bila bercakap tentang sirah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia berbeza dengan kitab Fiqhus Sirah pagi tadi. Kitab Fiqhus Sirah pagi tadi Dr. Said Ramadan Al-Buti, dia menceritakan detik sejarah dan pengajaran di sebalik peristiwa sejarah itu. Tetapi kitab macam ni, termasuklah kitab Sirah Ibnu Hisham, dia hanya merakamkan sejarah. Dia tidak menyatakan sendiri ibrah, pengajaran di sebalik peristiwa itu. Tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah, bagi orang yang ada kemahiran sedikit dalam bahasa Arab, dia lebih seronok bacanya yang bahasa Arab. Sebab bahasa Arab yang ditulis oleh Syekh Safiyuddin Mubarak Furi ini begitu balaghah, begitu lembut bahasanya. Berbanding dengan terjemahan Melayu ini, bolehlah untuk kita faham, tetapi yang bahasa Arabnya lebih seronok dibaca. Jadi kita mulakan dengan apa yang disebut oleh pengarang kitab ini, Safiyuddin Mubarak Furi, maknanya tanda-tanda Rasulullah SAW ini nak meninggalkan dunia ini. Dia bukan berlaku tiba-tiba, bukan sakitnya serta-merta, tetapi signal-signalnya telah pun Allah tunjukkan dan telah pun dikhabarkan oleh Rasulullah SAW. Dan Syekh Mubarak Furi ini dia sebut antaranya ialah Ramadan yang terakhir. Maknanya Ramadan
kemudiannya Syawal, Zulkaidah, Zulhijjah, Muharram, Safar, Rabiul Awal. Maknanya lebih kurang dalam 6 bulan sebelum kewafatan Rasulullah ini, Ramadan yang terakhir. Biasanya Rasulullah SAW beriktikaf di Masjid Nabawi 10 malam yang terakhir. Tetapi tahun Ramadan yang terakhir dalam hidup baginda ini, baginda iktikaf selama 20 malam. 20 hari dan 20 malam. Jadi sahabat melihat benda itu, kenapa Rasulullah tahun ni lain sikit? Tahun-tahun lepas 10 hari, tahun ni 20 hari. Itu yang pertama. Kemudian tanda yang kedua, dalam bulan Ramadan yang sama, setiap tahun bulan Ramadan ini Jibril akan datang bertadarus dengan Rasulullah, dan khatamnya sekali dalam bulan Ramadan itu. Tetapi tahun yang terakhir ini Jibril datang 2 kali, dan khatamnya sebelumnya 2 kali khatam dalam bulan tersebut. Dan Rasulullah bercerita kepada para sahabat, tahun ini bertuah kerana sempat 2 kali khatam dengan Jibril. Daripada tadarus inilah kita dalam bulan Ramadan, kita buat halaqah-halaqah, bulatan-bulatan untuk kita bertadarus sempena daripada Rasulullah SAW bertadarus dengan malaikat Jibril. Dan sebelum daripada peristiwa ini, sebelum daripada bulan Ramadan, ketika Rasulullah SAW nak menghantar Sayyidina Mu'az bin Jabal sebagai gubernur dan juga sebagai qadhi di Yaman, baginda hantar Mu'az ini sampai ke sempadan Madinah, dan baginda sebut kepada Mu'az, seolah-olah kata-kata terakhir daripada baginda untuk Sayyidina Mu'az, wahai Mu'az, mungkin ini pertemuan kita yang terakhir. Engkau akan pulang semula ke Madinah nanti, engkau hanya akan melihat masjidku, dan engkau hanya dapat melintasi makamku. Jadi kata-kata itu pun menimbulkan tanda tanya kepada Sayyidina Mu'az, kenapa Rasulullah mengucapkan begitu. Kemudian dalam bulan Zulkaidah, Rasulullah bergerak untuk menunaikan fardu haji yang pertama dan terakhir dalam hidup baginda. Dan pada hari Arafahnya, pada 9 Zulhijjah, Rasulullah telah memberikan suatu khutbah yang cukup terkenal, dinamakan khutwatul wada'. Dan di dalam khutbah ini Rasulullah mulakan dengan ucapannya, selepas memuji Allah, Rasulullah sebut, inni la adri la'alli la alqakum ba'da ami hadha bihadzal mawqif abada. Inni la adri, sesungguhnya aku tidak tahu, la'alli la alqakum, boleh jadi aku tidak akan bertemu lagi kamu ba'da ami hadha, selepas tahun ini, bihadzal mawqif abada, di tempat ini buat selama-lamanya. Jadi Rasulullah dalam ucapan pembukaan tu pun dah beri signal dah. Dengarlah baik-baik ucapanku ini, mungkin ini kata-kata terakhir daripadaku di tempat yang mulia ini, dan mungkin kita tidak akan bertemu lagi buat selama-lamanya di dunia ini. Jadi itu antara signal-signal yang Rasulullah beritahu di dalam khutbatul wada' itu, khutbah pada 9 Zulhijjah di padang Arafah, lebih tepat lagi di Wadi Uranah. Kemudian apabila di hari-hari tasyrik, Rasulullah dah bergerak ke Mina, tiba-tiba di situ turun ayat Al-Quran. Antara ayat yang turunnya ialah surah Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Apabila turun saja ayat ini, sekali lagi Rasulullah SAW kumpul para sahabat, dan sekali lagi Rasulullah berpidato. Isi kandungannya lebih kurang daripada khutbah yang diucapkan di padang Arafah pada 9 Zulhijjah. Kemudian itu antara tanda-tandanya. Dan ketika selesai mengerjakan haji, Rasulullah sebut kepada para sahabat, khuzu anni manasikakum, wahai sahabat sekalian, apa yang kamu lihat aku buat sepanjang haji ini, ambillah dia. Khuzu anni manasikakum, ambillah dia, contohilah dia, dan beritahu kepada mereka yang tidak hadir. Jadi nak beri gambaran, inilah haji yang pertama dan terakhir dalam hidup baginda, lepas ni tak jumpa lagi. Jadi itulah beberapa petanda-petanda, petunjuk-petunjuk Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasulullah ni dah beritahu kepada umatnya bersiap sedia
bahawa mereka akan kehilangan orang yang paling disayangi. Tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah, ada persoalan, adakah Rasulullah ini tahu benda ghaib? Jawapannya ialah Rasulullah SAW dia ini manusia biasa yang luar biasa. Biasa kerana dia manusia, luar biasa kerana dia diberi wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Rasulullah SAW ini sebagai manusianya, dia tidak mengetahui perkara ghaib kecuali apa yang diberitahu oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi bila Rasulullah buat begini, bukan Rasulullah tahu akan wafat pada 12 Rabiul Awal, itu rahsia Allah. Cuma setiap manusia ini, setiap apa yang berlaku, Allah berikan petunjuk-petunjuk, petanda-petandanya. Sebab itulah di kalangan para ulama juga ada yang menyebut mati ini walaupun rahsia Allah, tetapi Allah bagi signalnya, Allah bagi tanda-tandanya. Kiamat tidak ada siapa pun yang tahu bila berlaku kiamat, tetapi ada tanda-tanda besar kiamat dan ada tanda-tanda kecil kiamat. Sebab itulah kalau kita baca buku karangan Imam Ghazali, dia kata manusia ini Allah berikan dia tanda 100 hari sebelum dia mati. Tetapi ini bukan Quran, bukan hadis, cuma ini pengalaman daripada para ulama. Sebab itulah antara yang disebut oleh Imam Ghazali, bagi orang yang nak mati ni 100 hari dia akan rasa badannya ni seolah-olah kena renjatan elektrik. Tiba-tiba tiba-tiba tak ada apa-apa pun, tiba-tiba rasa bergetar seluruh badan. Jadi berhati-hati kalau kena macam tu. Berhati-hati, kira 100 hari. Tidak semuanya berlaku, tetapi biasanya mengikut pandangan, mengikut pengalaman daripada Imam Ghazali ini, dikata ramai di kalangan yang dia perhatikan berlaku, termasuk dia sendiri. Jadi kalau tiba-tiba duduk tengok-tengok TV, duduk baca surat khabar, minum teh, minum kopi tu, maknanya kena istighfar lah banyak-banyak. Okey. Kemudian 40 hari. 40 hari ada rasa getaran pada pusat. Kena hati-hati juga. Dan semua ini berlaku selepas waktu asar. Apa rahsia asar? Wallahu alam. Jadi mengikut pandangan Imam Ghazali, benda-benda petanda-petanda nak mati ini Allah tunjukkan pada waktu asar. Jadi sebab itulah berhati-hati dengan waktu asar. Masuk waktu solat terus. Okey. Bimbang. Sebab masa itu pertukaran shift di antara malaikat. Dan Allah nak bagi tanda mati ini pun maknanya pada waktu asar. Rasa gegaran, rasa getaran pada pusat. Itu 40 hari. Dan Imam Ghazali sebut lagi 7 hari, kemudian 3 hari, kemudian sehari, ada tanda-tandanya. Dan yang terakhir sekali sehari. Pada waktu asar, lepas asar kita akan rasa berdenyut di bahagian belakang kepala. Okey. Itu petandanya kemungkinan tak sempat lagi bertemu asar petang besok. Tapi asar tadi okey lagi nah. Tak ada rasa apa-apa lagi. Insya-Allah panjang umur lagi dah tu. Bertaubatlah segera sebelum datang sakit di bahagian kepala belakang itu. Bila 3 hari sakit di bahagian depan. 3 hari bahagian depan. Sehari bahagian belakang. Dan 7 hari 7 hari. 7 hari ni kita akan buat benda-benda yang pelik. Bagi orang yang sakit lama dah terbaring terlantar, tiba-tiba nak makan itu, nak makan ini. Dah yang lama dah tak boleh bangun, tiba-tiba boleh bangun. Kita yang biasa-biasa yang tak sakit apa-apa ni, mana ada buat benda-benda yang pelik. Biasa orang kata buang tabiat, mana 7 hari daripada lepas tu. Jadi hati-hatilah. Itu semua pengalaman-pengalaman para ulama kita, tidak semestinya betul, tetapi itu pengalaman. Okey. Jadi itu antara petanda-petandanya. Kemudian Syekh Mubarak Furi ini dia sebut detik yang lebih hampir pada bulan Safar. Jadi Rasulullah balik pada pertengahan bulan Zulhijjah, balik ke Madinah. Kemudian Muharram berlalu, tak ada apa-apa. Safar. Safar. Ini tidak ada kaitan dengan Safar. Kita dah cerita bulan Safar itu tidak ada sial majal pada bulan Safar. Tetapi Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan Rasulullah sakit yang membawa kepada kewafatan baginda ini berlaku pada bulan Safar. Fi awal Safar, pada awal bulan Safar tahun ke-11 kenabian ini, pada tahun 11 Hijrah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah melawat ke Uhud, melawat makam para syuhada yang gugur di dalam peperangan Uhud. Rasulullah mengucapkan salam kepada mereka. Kemudian Rasulullah berucap kepada sahabat yang hadir sama.
Ini antara ucapan Rasulullah yang dirakamkan oleh Syekh Mubarak Al-Furi ini. Dia kata, inni fartun lakum wa ana syahidun alaikum. Aku akan mendahului kamu dan aku akan menjadi saksi kepada kamu. Wa inni wallahi la anzuru ila haudhi al-an. Wallahi, ini di depan para sahabat sekalian. Wallahi, Rasulullah kata, sekarang ini Allah memperlihatkan kepadaku haudhi, kolamku di padang mahsyar nanti. Allah memperlihatkan kepadaku kolamku Al-Kautsar di dalam syurga nanti. Wa inni u'tiyat mafatihu khazainul ard, dan aku telah diberikan kekayaan khazanah dunia ini. Wa inni wallahi ma akhafu alaikum an tusyriku ba'di. Sesungguhnya aku tidak risaukan kamu akan syirik selepas aku. Walakinni akhafu alaikum an tanafasu fiha. Tetapi aku risau, takut-takut kamu pula berebut dengan kekayaan dunia yang dah berada di tangan kita. Jadi seolah-olah Rasulullah berucap ini, seolah-olah beri signal kepada sahabat, maknanya apa yang baginda pesan supaya tidak berlaku selepas kewafatan baginda. Ini berlaku selepas Rasulullah menziarahi syuhada, makam syuhada di medan Uhud. Kemudian pada pertengahan bulan Safar ini, Rasulullah SAW telah melawat ke perkuburan Baqi'. Dan sahabat meriwayatkan Rasulullah ucapkan, Assalamualaikum ya ahlal maqabir, inna bikum lahiqun. Assalamualaikum ya ahli kubur sekalian, aku insya-Allah akan mengikuti kamu. Jadi sahabat yang mendengar itu, yalah, maknanya masa dengar tu mungkin tak rasa apa-apa, tetapi bila Rasulullah wafat tak lama kemudian, barulah cerita ini timbul. Oh, patutlah Rasulullah kata begitu masa di Baqi' hari itu. Patutlah Rasulullah berucap begitu di Uhud hari itu. Jadi biasalah benda ni bila dah meninggal, barulah orang ingat kembali apa yang berlaku. Kemudian pengarang kitab kita ini dia bawa Bidayatul Marad, permulaan Rasulullah sakit. Bila Rasulullah sakit ini? Dia kata benda ini berlaku pada penghujung bulan Safar, iaitu 28 ataupun 29 Safar tahun 11 Hijrah. Rasulullah balik daripada menziarahi perkuburan Baqi' dan balik dalam keadaan pening kepala, demam. Dan apabila balik ke rumah, Rasulullah beritahu, aduh sakitnya kepala. Tiba-tiba Sayyidatina Aisyah kata, ya Rasulullah, aku pun sakit kepala juga. Dan bila dipegang kepala Rasulullah itu terasa panasnya, dan para ulama sebut, ahli sejarah sebut, itulah sakit yang membawa kepada kewafatan baginda. Jadi dia bermula pada penghujung bulan Safar, 29 Safar ataupun 28, dan kemudiannya Rasulullah wafat 12 Rabiul Awal. Jadi baginda sakit ini lebih kurang dalam 13 ataupun 14 hari. Kemudian Safiyuddin Mubarak Furi ini membawa kepada kita Al-Usbu'ul Akhir, seminggu yang terakhir. Yang tadi 14 hari. Sakit yang mula-mula itu sakit 14 hari. Tetapi sepanjang sakit itu Rasulullah masih lagi dapat berjemaah jadi imam di masjid, masih lagi. Al-Usbu'ul Akhir, makna minggu-minggu yang terakhir. Rasulullah ini berada di rumah salah seorang daripada isteri baginda. Dan baginda selalu tanya, Aina ana ghadan? Aina ana ghadan? Esok aku giliran di mana? Esok giliran aku di mana? Jadi isteri-isteri ni faham. Rasulullah sebenarnya nak tanya, bila giliran aku di rumah Aisyah? Bila giliran aku di rumah Sayyidatina Aisyah? Tetapi Rasulullah ini orang yang pandai berbahasa. Ditanya, esok giliran siapa? Esok aku di mana? Jadi isteri-isteri ini faham. Oh, rupa-rupanya Rasulullah rasa selesa kalau berada di rumah Sayyidatina Aisyah. Lalu mereka bersepakat untuk mengizinkan Rasulullah ini untuk berada di rumah Sayyidatina Aisyah. Lalu Rasulullah dipapah oleh dua orang sepupu baginda, iaitu Al-Fadl bin Abbas dan Sayyidina Ali bin Abi Talib. Jadi dua orang inilah yang bawa Rasulullah ke rumah Sayyidatina Aisyah. Wa kanat Aisyah taqra'u bil mu'awwizat wal audiyah wal auda'iyah allati hafazatha min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, fa kanat tanfathu ala nafsihi wa tamsahu biyadihi raja'al barakah. Dan sepanjang di rumah Sayyidatina Aisyah ini, seminggu yang terakhir ini,
Sayyidatina Aisyah membacakan al-muawwizat, baca ayat-ayat Al-Quran yang merupakan ayat-ayat pelindung. Bila kita sebut muawwizataini, qul a'udzu birabbin nas, qul a'udzu birabbil falaq. Bila kita sebut al-muawwizat, campur sekali dengan qul ya ayyuhal kafirun, dan masuk sekali qul huwallahu ahad. Jadi itulah antara ayat-ayat yang dibaca sepanjang seminggu terakhir Rasulullah di rumah beliau. Wal ad'iyah, dan Sayyidatina Aisyah juga membaca doa-doa kesembuhan untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dia kata wa kanat tanfashu ala nafsi. Mana Sayyidatina Aisyah ini baca doa tadi, baca ayat tadi, dan dia tiup pada tangan Rasulullah. Okey, dia ambil tangan Rasulullah, dia baca ayat tadi, tiup tangan Rasulullah, wa tamsahu biyadi, dan kemudiannya Sayyidatina Aisyah pegang tangan Rasulullah itu untuk sapu di kepala dan seluruh badan baginda. Raja al-barakah, nak ambil keberkatan daripada tangan baginda itu. Jadi Sayyidatina Aisyah baca, tetapi dia baca di tangan Rasulullah dan dia sapukan ke seluruh badan Rasulullah kerana keberkatan tangan Rasulullah itu nak digunakan. Okey, itu seminggu yang terakhir. Kemudian 5 hari terakhir. Okey, pada hari Rabu, bertepatan dengan 7 Rabiul Awal, hari Rabu. Jadi Rasulullah wafat pada Isnin, Rabu, Kamis, Jumaat, Sabtu, Ahad, Isnin. Okey, hari Rabu yang terakhir itu. Pada hari Rabu yang terakhir ini Rasulullah sebut hariqu alayya sab'a kirabin min abari syatta hatta akhruju ila nas fa ahad ilaihim. Dalam keadaan sakitnya bertambah berat, Rasulullah minta kepada Sayyidatina Aisyah supaya menyiram baginda dengan 7 bekas air. Kirab ni mana tempat daripada kulit disimpan air dalam tu, dan Rasulullah minta untuk disiram baginda menggunakan sab'a kirab, mana 7 bekas. Hatta akhruja ila nas, sehingga baginda ini dapat keluar kepada orang ramai, fa'ahad ilaihim. Lalu dibuatlah. Kemudian Rasulullah disiram sampai ke tahap Rasulullah kata hasbukum. Cukup. Sekarang ni dah okey dah. Jadi itulah hari yang kelima, hari Rabunya, dan Rasulullah SAW keluar ke Masjid Nabawi dalam keadaan kepalanya berikat, dan Rasulullah menyampaikan khutbahnya yang terakhir. Bila khutbah ni maknanya ucapannya yang terakhir di khalayak ramai, itulah ucapan yang terakhir daripada baginda pada hari Rabu 7 Rabiul Awal. Dan apa ucapan baginda pada ucapan ini, pada pertemuan ini? Antara lain Rasulullah sebut, benda ini berlaku sebelum waktu zuhur. Laknatullah 'alal yahudi wan nasara. Laknatullah 'alal yahudi wan nasara. Rasulullah sebut dalam ucapannya ni, laknat Allah kepada orang Yahudi dan orang Nasrani. Ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajida. Mereka menjadikan kubur para nabi mereka itu sebagai tempat ibadat mereka. Jadi nak bagi segenarnya Rasulullah nak beritahu, jangan jadikan kubur aku nanti tempat ibadat kamu, tempat sembahan kamu. Orang Yahudi itu laknat Allah kerana mereka ini menjadikan kubur para nabi mereka ini tempat untuk mereka minta-minta apa hajat mereka. Kemudian Rasulullah sebut, la tattakhizu qabri wathanan yu'bad. Jangan sekali-kali engkau jadikan kuburku tempat untuk kamu sembah, untuk kamu minta apa-apa. Sebab itulah sekarang ni kalau kita duduk lama sikit di hadapan pagar makam Rasulullah itu, polis akan halau cepat-cepat, roh mana, pergi. Jadi takut-takut kita duduk lama situ seolah-olah kita ini buat apa yang Rasulullah marah. Jangan berdoa, jangan beribadat, jangan sembah aku, jangan beribadat di depan kubur aku. Kemudian Rasulullah sebut lagi, man kuntu jalattu lahu zahran fahaza zahri falyastaqdi minhu wa man kuntu syatamtu lahu iradan fahaza aradi falyastaqdi minhu. Sesiapa yang pernah aku sakiti dia, maka pada hari ini balaslah balik. Kamu boleh sakiti aku pada hari ini. Kalau aku terpukul kamu, tersepak kamu, tertampar kamu, hari ini silakan. Datanglah, sepak ke, tumbuk ke, terajang ke, buatlah apa-apa saja yang kamu nak. Dan siapa-siapa yang pernah aku calar maruahnya, memalukan dia, pada hari ini boleh balas balik. Dan pengarang kitab kita ini, Syekh Mubarak Furi ini, dia tak beritahu ada ke tidak di kalangan sahabat yang
yang offer diri ataupun yang beritahu Rasulullah ini ada buat salah. Tetapi cerita yang kita biasa dengar. Okey, cerita yang kita biasa dengar, seorang sahabat bernama Ukasyah bin Mihsan. Dia kata, "Ya Rasulullah, engkau pernah sakiti aku satu ketika dahulu." Kemudian Rasulullah kata, "Okey, sekarang ni kamu balaslah balik." Kemudian dia kata, "Ya Rasulullah, masa engkau sakiti aku dahulu dalam keadaan baju aku terbuka." Jadi Rasulullah angkat bajunya, "Okey, sekarang ni buatlah, balas balik." Jadi sahabat pada ketika itu nak larang sebab Rasulullah suruh. Kemudian ada sahabat yang menangis, "Janganlah Ukasyah, jangan." Tiba-tiba Ukasyah ni pergi dekat Rasulullah, bukan nak pergi pukul, dia pergi cium peluk Rasulullah. Bila saya rujuk balik hadis ini, cerita ini, ramai di kalangan ulama kata ini cerita palsu. Okey, ini cerita palsu. Ada di kalangan sahabat yang Rasulullah tawarkan begitu, tapi bukan ketika ini. Di ketika-ketika yang lain, bukan di saat-saat akhir, 4 hari, 5 hari terakhir dalam hidup baginda ini. Sebab itulah pengarang kitab ini, dalam Syekh Mubarakfuri ini, dia beritahu Rasulullah offer, tetapi dia tak beritahu adakah di kalangan sahabat yang kata, "Rasulullah, engkau pernah sakiti aku." Jadi kalau pernah jumpa sahabat yang bernama Ukasyah itu di ulama kita sebut itu cerita palsu, tidak ada kaitan dengan kata-kata Rasulullah pada 5 hari yang terakhir ini. Kemudian apabila masuk waktu solat, summa nazala fa shalla zuhr. Apabila masuk waktu zuhur, Rasulullah turun daripada mimbar, Rasulullah menjadi imam solat zuhur. Habis saja solat zuhur, summa raja'a fa jalasa 'alal mimbar. Habis saja solat zuhur, sambung balik ceramahnya. Ni dalam keadaan sakit ni, dalam keadaan berikat kepala, sakit. Tetapi nak ceritanya inilah mungkin pertemuan terakhir, ucapan terakhir. Jadi selepas itu, selepas solat zuhur, Rasulullah sambung balik. Dan apa lagi ucapan Rasulullah selepas itu? Dia kata, okey. Antara pesanan Rasulullah, "Innan nas yaksirun wa takillul ansar hatta yakunu kal milhi fit ta'am. Faman walla minkum amran yadurru fihi ahadan aw yanfa'uhu falyakul min mahsanihim wa tajawaz an masiatihim." Sesungguhnya manusia ini makin ramai akan masuk Islam. Oleh kerana makin ramai orang akan masuk Islam, menyebabkan orang Ansar ini makin sikit peratusannya. Bukan orang Ansar ini keluar daripada Islam. Pada peringkat Rasulullah baru berhijrah ini, Islam ini majoritinya kalangan Ansar dan Muhajirin. Itu peringkat awalnya, Ansar Muhajirin itulah orang Islamnya. Kemudian makin tahun makin bertambah, makin ramai pemeluk Islamnya. Jadi menyebabkan orang Ansar itu dah jadi minoriti sekarang ini. Orang Parsi masuk Islam, orang Afrika masuk Islam. Jadi bilangan orang Ansar itu peratusannya makin kurang, makin sikit. Tetapi Rasulullah pesan, ingat jasa baik orang Ansar ini, kerana mereka inilah yang membantu Islam ini naik hidup. Jadi jangan lupa jasa-jasa yang dibuat oleh orang Ansar ini. Kemudian Rasulullah sebut, ini kata-kata Rasulullah yang menyebabkan Sayyidina Abu Bakar menangis teresak-esak. "Inna abdan khayyarahullah baina an yu'tiyahu min zahratid dunya ma syaa wa baina ma indahu fakhtar ma indahu." Sesungguhnya seorang hamba telah diberi pilihan oleh Allah Subhanahu wa taala, sama ada dia memilih kekayaan dunia ataupun dia memilih apa ganjaran yang ada pada Tuhannya. Fakhtara ma indahu, lalu hamba ini memilih apa ganjaran di sisi Tuhannya. Sahabat yang mendengar itu, ada yang dengar biasalah dengar, tetapi ada di kalangan sahabat termasuk Sayyidina Abu Bakar, apabila dengar kata-kata ini, fabaka Abu Bakar, menangis Sayyidina Abu Bakar, dan dia kata, fadainaka bi abaina wa ummahatina, ya Rasulullah, aku tebus kamu dengan ibu bapa aku sendiri, dengan bapa-bapa dan ibu-ibu kami semua. Jadi Sayyidina Abu Bakar faham, Rasulullah beritahu itu hamba yang dimaksudkan itu ialah Rasulullah. Allah bagi pilihan, nak terus hidup atas dunia ini ke, nak terus mencapai kegemilangan, kejayaan ke, ataupun cukuplah kembali semula kepada Allah, menikmati ganjaran di sisi Allah. Jadi Rasulullah kata, aku pilih yang kedua. Aku pilih untuk kembali di sisi Allah, untuk menikmati ganjaran yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sahabat yang tak faham itu tak ada apa-apa, tetapi Sayyidina Abu Bakar faham. Sebab itulah dia kata, ya Rasulullah, aku ganti dengan bapa-bapa kami semua dan ibu-ibu kami semua.
Dan Rasulullah memuji Sayyidina Abu Bakar kerana faham apa yang dimaksudkan. Dia kata, innaman amanan nas alayya fi suhbatihi wa malihi Abu Bakar. Orang yang paling aku percayai dalam kehidupan ini, yang paling rapatnya, yang menyumbangkan segala harta bendanya kepada Islam, tidak ada lain kecuali Abu Bakar. Walau kuntu muttakhidan khalilan ghaira rabbi, sekiranya aku boleh mengambil seorang kekasih selain daripada Tuhanku, lattakhaztu Abu Bakrin khalilan, nescaya aku akan ambil Abu Bakar ini kekasihku. Tetapi kerana Allah Subhanahu wa taala telah memilih aku sebagai kekasih Allah, jadi Sayyidina Abu Bakar tidak lagi boleh untuk aku ambil dia sebagai kekasih. Nak ceritanya orang yang paling disayangi oleh Rasulullah SAW ialah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Itu hari yang kelima, hari Rabu. Hari Kamis, hari yang keempat. Rasulullah SAW ini sakitnya makin berat. Kemudian saya ambil terus pada waktu malamnya. Daripada hari Kamis, subuh, zuhur, asar, maghrib, Rasulullah masih lagi boleh menjadi imam. Apabila dah masuk waktu Isya, Rasulullah dah tak boleh bangun. Seperti mana yang kita tahu, rumah Rasulullah itu di sebelah saja masjid. Okay, sebelah. Jadi solat maghrib, balik ke rumah. Dan nak solat Isya, Rasulullah tak boleh bangun. Dan Rasulullah tanya, asallan nas, adakah orang ramai telah solat? Lalu dijawab oleh Sayyidatina Aisyah, belum. Semua orang sedang menunggu kamu. Lalu Rasulullah sebut, da'u li ma' fil makhdab. Rasulullah minta air untuk disapukan pada badan baginda, untuk baginda bangun nak pergi lagi solat jadi imam. Bangun kali pertama jatuh pengsan, bangun kali kedua sama, bangun kali ketiga, dan Rasulullah rasa dah memang tak mampu lagi. Dan Rasulullah minta beritahu kepada Sayyidatina Aisyah, beritahu kepada bapa kamu Sayyidina Abu Bakar untuk mengimami solat. Dan itulah solat yang pertama sepanjang Rasulullah kefarduan solat ini, kali pertama solatnya diimami oleh orang lain selain daripada Rasulullah. Waktu Isya, hari Kamis, 4 hari terakhir dalam kehidupan baginda. Itulah solat yang pertama diimam oleh orang lain selain daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kita pergi kepada 3 hari terakhir. Okey, 2 hari yang terakhir, iaitu pada hari Sabtu. Okey, pada hari Sabtu, apa yang berlaku pada hari Sabtu disebut dalam kitab ini. Okey, kita terus masuk kepada hari yang inilah qablal yaum, mana hari Sabtu ini. Okey, kita sebut hari Sabtu ni ada benda penting. Pada waktu solat Zuhur. Jadi Rasulullah dah tak turun solat Isya hari Kamis sepanjang hari Jumaat dan hari Sabtu ini. Untuk hari Sabtu, wajadan Nabi SAW fi nafsihi khiffah. Rasulullah rasa ada sedikit keringanan pada baginda nak keluar untuk solat. Fa kharaja baina rajulaini li salati zuhri. Lalu Rasulullah dipapah oleh sahabat bawa ke masjid untuk solat. Dan pada ketika itu Sayyidina Abu Bakar dah bersiap sedia jadi imam. Jadi apabila Rasulullah SAW datang, Sayyidina Abu Bakar nak berundur ke belakang, tetapi Rasulullah tahan. Kemudian falamma ra'ahu Abu Bakrin dhahaba li yata'akhkhar. Sayyidina Abu Bakar berundur ke belakang, fa'au ma'a ilahi bi alla yata'akhkhar. Lalu Rasul kata, tak perlu, kekalkan di tempat kamu. Qala, lalu Rasul kata, ajlisani ila jambi, dudukkan aku di sebelah kiri Abu Bakar. Okey, fa ajlasahu ila yasarin Abu Bakrin fa kana Abu Bakran yaqtadi bi salati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Jadi pada hari tersebut siapa yang jadi imam? Rasulullah minta supaya didudukkan di sebelah kiri Sayyidina Abu Bakar dalam keadaan duduk. Sayyidina Abu Bakar berdiri. Fakana Abu Bakrin yaqtadi. Sayyidina Abu Bakar ini mengikut solat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa yusammi'un nas at-takbir. Dan Sayyidina Abu Bakar inilah yang menguatkan suara supaya jemaah di belakang dengar ucapan takbirnya. Jadi bukan Sayyidina Abu Bakar jadi imam. Rasulullah jadi imam dalam keadaan baginda duduk dan diikuti oleh Sayyidina Abu Bakar dan semua makmum yang lain. Jadi orang belakang itu dengar suara Sayyidina Abu Bakar, sedangkan yang jadi imamnya ialah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan itulah solat jemaah yang terakhir Rasulullah bersama dengan para sahabat. Qabla yaum, hari Ahad terakhir.
a'taqan Nabi sallallahu alaihi wasallam ghilmanah. Pada hari terakhir ini Rasulullah membebaskan semua hamba-hambanya. Wa tasaddaqa bi sittatin aw sab'atin dananir, dan Rasulullah mensedekahkan apa sahaja yang duit yang ada, yang para ulama, para ahli sejarah ini sebut antara 6 ataupun 7 dinar. Wa wahaba lil muslimin aslihatahu, dan dia mensedekahkan semua senjata-senjata yang dia ada. Dan tidak ada apa lagi yang tinggal, sehingga kan pada malam tersebut wa kana dir'ahu sallallahu alaihi wasallam marhunah inda yahudi bi 30 sa'an min asy-sya'ri, sehingga kan pada malam tersebut nak nyalakan lampu pun tidak ada minyak. Terpaksa Sayyidatina Aisyah ni pinjam lampu daripada jiran sebelah, dan antara benda kepunyaan Rasulullah yang pada ketika itu dir'ahu, baju besi baginda yang masih lagi digadai di tangan seorang Yahudi dengan nilaian 30 sa', 30 cupak gandum. Jadi baju besi Rasulullah pun masih lagi belum ditebus, ada bersama dengan orang Yahudi. Jadi kenapa ini hari terakhir ini Rasulullah nak memastikan baginda wafat, meninggalkan dunia ini dalam keadaan tidak memiliki apa-apa. Okey, maknanya sedekahkan semua ada, hamba dibebaskan semua sekali. Dan akhiru yaumi minal hayah, hari terakhir dalam kehidupan baginda. Saya ambil sekejap lagi, sikit lagi sebab nak habiskan yang ini. Pada waktu solat subuh, ketika jemaah diketuai oleh Sayyidina Abu Bakar dah nak solat, tiba-tiba Rasulullah intai daripada bilik baginda dan menyebabkan sahabat-sahabat ini tersenyum. Mereka beranggapan Rasulullah akan datang untuk solat subuh bersama. Tetapi kemudiannya Rasulullah arahkan dengan petunjuk supaya diteruskan solat, dan itulah pandangan yang terakhir. Kemudian tirai ataupun langsir bilik baginda itu ditutup, dan itulah kali terakhir sahabat-sahabat melihat Rasulullah pada solat subuh pada hari Isnin 12 Rabiul Awal. Okey, kita tengok detik-detik terakhir ini. Walam martafa'ad duha, apabila dah masuk waktu duha, da'an Nabi sallallahu alaihi wasallam Fatimah. Rasulullah SAW telah manggil puteri yang tersayang Sayyidatina Fatimah, dan sahabat melihat Rasulullah berbisik sesuatu dengan Sayyidatina Fatimah. Sekejap dia menangis dan sekejap dia ketawa. Kemudiannya Sayyidatina Aisyah tanya Fatimah, "Ya Fatimah, kenapa ni kamu ni sekejap menangis sekejap ketawa?" Sayyidatina Fatimah kata, tak boleh beritahu, rahsia aku dengan Rasulullah. Tetapi selepas kewafatan Rasulullah, bila ditanya balik barulah dia bercerita. Apa kata Sayyidatina Fatimah? Dia kata, "Saranin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu yaqbidu fi wajhihi alladhi tuwaffiya fihi." Aku menangis kerana Rasulullah beritahu inilah sakit yang akan membawa kepada kewafatan baginda. Sakit ini tidak ada sembuh lagi. Sakit ini sakit bawa maut, mati. Fabakiyat, lalu aku pun menangis. Thumma sarani fa akhbarani anni awwalu ahlihi yattabi'uhu fadhahikat. Tetapi aku kemudiannya ketawa, senyum, sebab Rasulullah beritahu akulah yang pertama sekali daripada keluarga baginda yang akan mengikuti baginda. Mana tak lama daripada kewafatan Rasulullah, Sayyidatina Fatimah pula yang wafatnya. Wa basyara Nabi sallallahu alaihi wasallam Fatimah bi annaha sayyidatu nisaul alamin. Dan dia ketawa tersenyum tadi kerana Rasulullah beritahu bahawa Fatimah inilah penghuluwati penghuni syurga dalam syurga nanti. Dialah sebagai penghulu ahli-ahli syurga di kalangan perempuannya. Kemudian Rasulullah memanggil Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain, mencium kedua-duanya dan mendoakan mereka kepada kebaikan. Kemudian Rasulullah mengeluh kepada Sayyidatina Aisyah. Dia kata, "Ya Aisyah, ma azalu ajidu alamat ta'am alladhi akaltu bi Khaybar, fa hadza awanu wajadtu inqita'a abhari min dzalika as-sum." Wahai Aisyah, hari ini aku terasa sakitnya racun yang aku makan di Khaybar dahulu. Kita ingat dalam peperangan Khaybar itu Rasulullah diberi hidangan daging kambing, kemudian Rasulullah gigit tapi tak sempat telan. Kemudian Rasulullah muntahkan balik, dan kerana daging itu beritahu dia ini ada racun. Jadi Rasulullah beritahu di saat-saat akhir hidup baginda ni, aku terasa kesakitan racun yang aku makan di Khaybar dahulu. Kemudian antara ucapan-ucapan terakhir Rasulullah ini ialah as-salah as-salah wa ma malakat aymanukum. Salat, salat, jaga salat, jangan tinggal salat, dan jagalah mereka yang berada di bawah tanggungjawab kamu. Kemudian ini saat-saat last sekali. Sayyidatina Aisyah beritahu, aku inilah orang yang paling beruntung sekali atas dunia ini,
inna min ni'amillah alayya anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tuwfiya fi baiti wa fi yaumi wa baina sahri wa nahri wa anna Allah jama'a baina riqi wa riqihi inda mautih. Aku inilah orang yang paling beruntung sekali di atas muka bumi ini kerana Rasulullah wafat di rumahku. Wa fi yaumi, ketika giliranku. Wa fi sahri, berada di dalam ribaanku, di dadaku dan ribaanku. Wa anna Allah jama'a baina riqi wa riqi wa inda mautih. Dan Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan air liurku dan air liur baginda di saat terakhir kehidupan baginda. Ketika Rasulullah dah nazak itu, tiba-tiba datanglah adik-beradik kepada Sayyidatina Aisyah yang bernama Abdul Rahman, bawa sugi. Lalu Rasulullah tunjuk isyarat baginda nak bersugi. Lalu Sayyidatina Aisyah ambil kayu sugi tadi dan dia lembutkan, dia gigit-gigit dahulu supaya lembut. Kemudian Rasulullah gunakan untuk bersugi. Sebab itulah dia kata di akhir-akhir hayat Rasulullah, air liur Rasulullah bercampur dengan air liurku. Okey. Kemudian Rasulullah sebut lagi perkataan yang akhir ini. La ilaha illallah innalil mauti sakarat. Tidak ada Tuhan selain daripada Allah, sakitnya mati ini. Dan ini yang last sekali. Sebelum Rasulullah memejamkan mata, ini yang last sekali. Yang dirakamkan sendiri oleh orang yang paling hampir dengan baginda, iaitu Sayyidatina Aisyah, yang mana Rasulullah wafat di ribaan dia. Dia kata Rasulullah sebut yang terakhir sekali ini, ma'alladzina an'amta alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin Allahumma ighfirli warhamni wa alhiqni birrafiqil a'la Allahumma ar-rafiqil a'la. Ketika Rasulullah mengucapkan ini, Rasulullah tengok pada siling rumah di biliknya dan Rasulullah letakkan tangan begitu, dan perkataan yang terakhir keluarnya ialah Allahumma ar-rafiqul a'la. Jatuh tangan, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi itulah kata-kata yang terakhirnya, Allahumma, ya Allah, ar-rafiqul a'la, teman setia yang maha tinggi, iaitu Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang kata Rasulullah tak mengucap ke kalimah terakhir dia? Jadi Rasulullah SAW ini sentiasa dengan Allah, dan ucapan terakhirnya itu ar-rafiqul a'la, itu ialah Allah Subhanahu wa taala, temanku yang maha tinggi. Jadi bukannya perkataan ummati, ummati itu bukan perkataan terakhir daripada baginda. Jadi yang terakhirnya Allahumma ar-rafiqul a'la. Okey, ringkaskan yang terakhir ini. Jadi itu berlaku pada waktu duha 12 Rabiul Awal hari Isnin. Kemudian Rasulullah SAW ini, maknanya jasad baginda dimandi, kemudian dikafankan pada hari Selasa dan disolatkan secara tidak berjemaah. 10 orang masuk dalam bilik. Jadi bila nak dikebumikan Rasulullah ini, jadi para sahabat bertanya, di mana kita nak kebumikan Rasulullah? Jadi Sayyidina Abu Bakar beritahu, aku pernah mendengar Rasulullah SAW sebut, ma qabadan nabi illa dufina haitsu yuqbad. Tidak ada nabi apabila dia wafat, dia dikebumikan di tempat dia mati. Jadi tempat Rasulullah wafat itulah, katil itulah, kemudiannya digali di situ dan Rasulullah dikebumikan di situ. Dan bila berlaku itu pada dimandi, dikafan, disembahyangkan pada hari Selasa. Kemudian dimakamkan pada hari Rabu malamnya, iaitu pada 14 Rabiul Awal. Dan Rasulullah ini disolat tidak ada imam. Jadi orang tanya, kenapa jenazah Rasulullah ini tidak dibawa ke masjid untuk disolat beramai-ramai, tetapi masuk 10 orang. Mula-mula sekali orang muhajir, orang lelaki dahulu, kemudiannya di kalangan kanak-kanaknya, di kalangan perempuannya. Jadi antaranya pesanan Rasulullah SAW supaya jenazah baginda tidak diimamkan oleh siapa-siapa. Yang kedua, sahabat ini tak sanggup nak pergi ke depan, sebab yang depan itu ialah imam segala imam. Imam segala imam Rasulullah lah. Sebab sepanjang hidup Rasulullah itu dia adalah imam. Jadi bila jenazah nak disembahyangkan, tidak ada siapa pun rasa malu, rasa segan nak jadi imam di hadapan imam segala imam. Dan itulah disolatkan kemudian 10 orang dan dikebumikan pada malam tersebut. Dan yang terakhir, sebagai peringatan, sebagai pesanan yang terakhir, apabila sahabat-sahabat ada yang tidak dapat menerima hakikat Rasulullah SAW ini dah wafat,
Kemudian sampai Saidina Umar kata, kalau siapa-siapa kata Muhammad dah wafat, aku akan potong tangan dan kaki dia. Rasulullah tak wafat. Rasulullah pergi sebagaimana Nabi Musa pergi bermunajat kepada Allah di Bukit Tur Sina. 40 hari akan datang, Rasulullah akan balik semula. Rasulullah tak wafat. Itu Saidina Umar tak sanggup, tidak boleh menerima hakikat Rasulullah dah pergi meninggalkan kita semua. Dan ayat yang mententeramkan semua dibacakan oleh Saidina Abu Bakar, dan ayat ini surah Ali Imran ayat 144. Dan ayat ini jugalah menjadi penutup kepada kita sambutan Maulidur Rasul pada tahun ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi ar-rusul afa immata aw qutila qalabtum ala a'qabikum wa man yanqalib ala aqibaihi falan yadurrallaha syai'a wa sayajzillahu asy-syakirin. Wa ma Muhammadun illa rasulun, tidaklah Muhammad itu kecuali seorang rasul. Qad khalat min qablihi ar-rusul, nabi-nabi yang terdahulu daripada baginda semuanya dah pergi kembali ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada seorang pun nabi yang kekal sampai ke hari ini. Semuanya sampai tempohnya, sampai ajalnya, kembalilah ke hadirat Allah, wafat. Afa immata, adakah apabila Rasulullah SAW ini dah wafat, au qutila, ataupun terbunuh, in qalabtum ala aqabikum, kamu akan kembali kepada keadaan kamu yang dahulu, dalam keadaan syirik kepada Allah, dalam keadaan kufur kepada Allah. Wa man yanqalib ala aqibaih falan yadurrallaha syai'a, dan sesiapa yang kembali kepada kekufuran sedikit pun tidak memudaratkan Allah Subhanahu wa taala. Sekarang ini kamu dah beriman semua sekali, cantik dah, semua dah tunduk kepada Islam, tetapi kalau selepas kewafatan Rasulullah SAW ini kamu kembali semula kepada kekufuran, Allah tak rugi apa-apa, yang ruginya kamu. Wasayajzillahu syakirin, dan Allah Subhanahu wa taala akan memberi ganjaran kepada mereka yang bersyukur dengan nikmat kurniaan Allah, antaranya nikmat Islam yang dikurniakan. Jadi bila dibacanya ayat ini, sahabat-sahabat kata seolah-olah kami kali pertama dengan ayat ini, seolah-olah kami tak pernah dengar ayat ini, kerana begitu tak dapat menerima kenyataan Rasulullah dah wafat. Bila Saidina Abu Bakar baca ayat ini, mententeramkan Saidina Umar dan mententeramkan yang lain-lain, akhir sekali mereka akur bahawa Rasulullah SAW telah kembali kepada Ar-Rafiqul A'la, kepada kekasihnya yang maha tinggi. Tinggal kitalah hari ini, tinggallah para sahabat pada hari itu untuk meneruskan perjuangan baginda. Adakah mereka mau kembali semula kepada kekufuran, ataupun mereka nak teruskan perjuangan yang telah dimulakan oleh baginda Nabi SAW. Jadi itulah penutup kita pada malam ini, mana detik-detik terakhir dalam kehidupan Rasulullah SAW. Jadi selepas 63 tahun dengan susah payah baginda menyampaikan Islam ke muka bumi Allah Subhanahu wa taala ini, akhirnya detik dan saat yang telah dicatatkan, baginda akhirnya kembali semula kepada Allah. Walaupun sayang macam mana pun sahabat kepada baginda, tetapi idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun, apabila ajal dah datang tidak dapat didahulukan satu saat dan tidak dapat dikemudiankan walaupun satu saat. Wallahu a'lam. Semoga Maulidur Rasul pada tahun ini, tamatnya Rabiul Awal ini, jangan pula tamatnya cerita kita kepada Rasulullah SAW, jangan tamatnya pula kasih cinta sayang kita kepada baginda. Jadi memperingati Rasulullah, mencontohi sunnah-sunnah baginda ini perlu diteruskan sepanjang tahun, sepanjang hidup kita, selagi mana hayat di kandung badan, selagi mana kita ini belum kembali ke hadirat Allah. Maknanya belajarlah sirah Nabi, ikutlah sunnah Nabi, dan semoga kita ini menjadi umat yang dibanggakan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan seterusnya kita layak mendapat pertolongan daripada baginda di dunia ini dan lebih-lebih lagi di akhirat nanti. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaih.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulihil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na mimma 'allamtana wa zidna ilma. Ya Allah, ajarkanlah kepada kami apa yang memberi manfaat kepada kami, dan berilah manfaat kepada kami hasil daripada ilmu-ilmu yang Kau ajarkan kepada kami, dan tambahkanlah ilmu-ilmu yang bermanfaat untuk kami. Allahumma inna na'udzubika minal ilmi la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min a'malin la turfa' wa min du'ain la yusma'. Ya Allah, hindarilah kami daripada ilmu-ilmu yang tidak memberi manfaat, hati yang tidak khusyuk, nafsu yang tidak pernah puas, amalan-amalan yang tidak diterima, serta doa-doa yang tidak didengari. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.